Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana adanya pertunjukan water fountain. Okey, saya pun nak buat video malam ni. Harap boleh dengar suara sebab dalam water fountain tu ada muziknya sekali. Jadi pada malam ni agaknya apa yang patut saya cakap? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak dengar? Saya cakap tentang Wahabi lagi nak tak? Okey, apa cerita pula Wahabi? Okey. Sebab Wahabi ni sekarang ni happening. Bukan sebab Wahabi ni hebat sangat ke apa, tapi sebab banyak ustaz-ustaz yang nak mengkritik Wahabi. Banyak ustaz-ustaz yang memfitnahkan Wahabi sampai mereka ini tanpa mereka sedari, mereka memberi promosi percuma kepada Wahabi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mendengar video ni, tak semestinya anda seorang pro Wahabi. Okey, tapi tak payah, tak perlu. Anda mungkin tak tahu nama penuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anda mungkin tak tahu tarikh lahir, tarikh wafatnya. Anda mungkin tak pernah baca kitab-kitabnya. Tetapi untuk dituduh sebagai seorang Wahabi, tak semestinya anda kena baca kitab-kitab tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cukup anda baca kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i, anda akan dituduh sebagai Wahabi. Cukup anda bertanya dalil tentang sesuatu persoalan agama, anda akan disebut atau dikelah sebagai Wahabi. Cukup anda bertanya, hadis ni sahih ke tak? Anda akan dicop sebagai Wahabi. Cukup anda kata, saya ni berakidah bahawa Allah di langit istawa ala arash sebagaimana generasi salaf, anda akan dituduh sebagai Wahabi. Meskipun anda tidak membaca mana-mana kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anda pun macam, apa nama penuh dia, apa tarikh lahir dia, bila tarikh wafatnya. Okey, jadi tak perlu tahu. Baik, dalam video ini saya nak jelaskan pula beberapa fitnah lain yang lazim dilontarkan kepada beliau. Antaranya fitnah dari aspek sejarah ialah Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dan gerakan dialah yang bertanggungjawab menjatuhkan Khilafah Islam Turki Uthmaniyah. Okay, dia dan juga keluarga Saud lah yang bertanggungjawab menjatuhkan Turki Uthmaniyah. Dan mereka ini bersekongkol dengan British untuk menjatuhkan the Caliphate of our ummah. Sejauh mana tuduhan ni? Tuan-tuan dan puan-puan, tuduhan ini lazim disebut-sebut, biasa disebut-sebut oleh ustaz selebriti untuk menakut-nakutkan kita umat Islam daripada what is so-called Wahabi ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam video sebelum ini, ada apa dengan Wahabi? Saya dah tanya. Dalam bab mana ajaran Islam ini, kita boleh sewenang-wenangnya menuduh orang lain sebagai pembunuh. Apatah lagi menuduh orang lain sebagai pembunuh beramai-ramai. Kali ini saya nak bertanya pula sebab mereka yang menuduh sekian ke atas orang-orang yang mereka kata Wahabi ni, yang menuduh tu mengatakan diri mereka itu Asy'ariyah. Mereka berkata mereka ini bermazhab akidah Asy'ariyah. Saya tidak anti Asy'ariyah, saya tak akan mengkritik Asy'ariyah. Cuma saya nak tanya, dalam bab mana, dalam akidah Asy'ariyah itu, seseorang itu boleh membuat tuduhan, boleh membuat fitnah kepada sesama umat Islam. Anda mewakili Asy'ariyah apabila anda membuat tuduhan sekian. Lalu dalam bab mana, dalam kitab mana, dalam mazhab Asy'ariyah ini, seseorang itu boleh membuat tuduhan, boleh membuat fitnah ke atas sesama umat Islam. Sebab kalau kita nak berbeza pandangan, sila saya ni Salafi. Saya pun berbeza pandangan dengan Asy'ariyah ke, dengan yang lain-lain kumpulan ke, mazhab ke. Tetapi saya tidak membuat kisah-kisah dusta untuk menakut-nakutkan orang ramai daripada apa yang dia tidak bersetuju dengannya. Okay? Jadi, bukan saya dan saya tahu mazhab Asy'ariyah yang original, yang tulen pun, mereka tidak akan berdusta, tidak akan sewenang-wenangnya membuat fitnah. Bahkan mereka akan berhujah sebab Asy'ariyah ni terkenal sebagai mereka yang tajam dalam mengkritik, dalam membantah, dalam rad. Mereka ni tak akan membuat cerita-cerita sekadar menakutkan orang saja. Okey, itu Asy'ariyah yang original. Asy'ariyah kat Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan fikir-fikir sendirilah ya. Dalam bab mana, dalam bahagian mana mazhab Asy'ariyah tu dihalalkan bagi seseorang itu membuat fitnah, menuduh sekian ke atas umat Islam yang mereka berbeza pandang dengannya. Asy'ariyah yang dulu bila mereka berbeza pandangan, mereka jawab, mereka kritik, mereka rad, mereka membuat
kajian ataupun bantahan yang ilmiah. Bantahan yang ilmiah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Asy'ariyah juga menggunakan dalil-dalil logik. Mereka membantah dengan, kita kata, hebat. Mereka tak buatlah cerita-cerita untuk menakutkan orang, ya. Baik, sekarang ni saya nak masuk tentang, boleh nampak ya? Okey. Saya nak masuk pula cerita tentang kononnya gerakan Muhammad Abdul Wahab inilah yang menjatuhkan Khalifah Turki Uthmaniyah, Khalifah umat Islam ini. Okey. Saya tanya senang tuan-tuan dan puan, ya. Kita ni ada sikit belajar sejarah apa kan? Okey. Apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Saud dalam gerakan mereka itu di Semenanjung Hijaz yang sekarang kita panggil Saudi Arabia, dalam gerakan mereka itu, dalam usaha mereka tu, adakah mereka tu sampai ke utara, sampai ke Turki dan mengambil alih kepimpinan di Istanbul, di Konstantinopel? Ke mereka duduk di Hijaz tu saja? Pernah terfikir soalan tu tak? Gerakan Syekh Muhammad Wahab, saya ulangi, gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Saud, mereka bergerak di Semenanjung Hijaz. Apakah mereka ni bergerak sampai ke Turki dan menjatuhkan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah? Tidak. Sebab kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh kerana faktor-faktor internal dan eksternal. Internal mereka memang banyak kelemahan, eksternal pun banyak kuasa barat ke apa ke yang memang cuba hendak menjatuhkan mereka. Tak ada kaitan pun dengan gerakan Syekh Muhammad Wahab. Syekh Muhammad Wahab duduk kat Hijaz tu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Syekh Muhammad Wahab dan Kerajaan Saud berjaya mengambil alih Semenanjung Hijaz. Okey? Jadi mereka bahagikan keluarga Saud dari sudut pemerintahan, Syekh Muhammad Wahab dari sudut urusan agama. Ada tak keluarga Saud ataupun Syekh Muhammad Wahab they claim themselves as the new caliphate? Ada tak mereka mendakwa diri mereka adalah khalifah baru? Mereka inilah kerajaan baru umat Islam bagi seluruh dunia. Ke mereka dekat Hijaz tu saja? Tak ada pun. Mereka, setahu saya mereka tak pernah mendakwa diri mereka lah khalifah. Mereka inilah kerajaan Islam yang baru bagi seluruh umat Islam. Mereka hanya di Hijaz tu saja. Mereka fokus di situ saja. Jadi tuduhan yang mengatakan gerakan mereka ini menjatuhkan Turki Uthmaniyah adalah satu lagi fitnah. Satu lagi fitnah untuk menyebabkan kita semakin benci kepada mereka dan semakin benci kepada apa-apa saja yang disebut sebagai Wahabi. Wahabi ini ialah apa-apa akidah maupun ibadah yang berdasarkan dalil, berdasarkan hujah, tetapi berbeza dengan kebiasaan masyarakat. Jadi itu hanyalah, sekali lagi saya ulangi, tuduhan-tuduhan bagi menakut-nakutkan umat Islam, ya. Padahal fakta sejarah kerajaan Islam Turki Uthmaniyah jatuh kerana kelemahan internal dan juga serangan eksternal. Bukan serangan daripada umat Islam, tetapi serangan daripada mereka yang non-Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan Syekh Muhammad bin Wahab, gerakan kerajaan Saud, mereka fokus pada Semenanjung Hijaz itu saja. Mereka tidak ke utara sampai mengambil alih Turki ataupun Istanbul ataupun Konstantinopel. Itu nombor dua. Nombor tiga, apabila mereka telah berjaya mengambil alih Hijaz, kontrol Hijaz, setahu saya mereka tak pernah mendakwa kamilah kerajaan Islam yang baru, kamilah khalifah yang baru, berbaiatlah kepada kami. Setahu saya tidak ada, ya. Jadi tuduhan bahawa gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab inilah yang menjatuhkan Turki Uthmaniyah adalah tuduhan yang fitnah semata-mata. Baik, bagaimana pula dengan tuduhan bahawa mereka ni bersekongkol dengan British? Kan satu lagi tuduhan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dulu dijajah oleh British, kan. British, kalau dia nak kamcing dengan mana-mana umat Islam ke apa, dia nak yang lemah-lemah, yang bengong-bengong, yang senang dia kontrol, senang dia manipulate, senang dia pengaruhi. Muhammad Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakannya kita tahu sangat syadid. Kita kata bersemangat, tegas, apa lagi nak sebut, sebagai syadid. Dan mereka ni British tak suka, sebab British kalau tengok ini akan jadi problem untuk aku. Dia tak boleh nak jadikan Syekh Muhammad Abdul Wahab tu sebagai boneka dia. Okay? It is not British punya untuk dijadikan geng atau member. Sebab British dia nak cari yang umat Islam yang lemah-lemah, yang slow-slow. Macam ada satu negara di
Di Arktik ke di Antartika, tak silap saya. Dululah. Dulu negara itu dijajah oleh British. Bila British nak beri kemerdekaan kepada negara tu, dia tubuhkan Jabatan Agama Islam. Tapi dia letak dalam Jabatan Agama Islam tu, dia letak yang dia tak letak yang bijak-bijak. Daripada muftinya, daripada ketua pengarahnya, daripada tu. Bukan Malaysia. Tak, dekat Antartika. Kat Antartika kan. Malaysia tak, Malaysia. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Okey, bukan Malaysia. Ni dekat Antartika sana tu. Bila dia nak bebaskan, dia nak merdekakan negara tu yang dulu dia jajah, dia pastikan yang jabatan agama di negara itu, tak lain lah sebut, tapi daripada muftinya, daripada ketua pengarahnya, daripada orang-orang dalam jabatan agama tu, dan dia pastikan juga bahawa ketua pengarah tu, mufti tu, bila kalian nak lantik orang yang berganti, bila dah pencen nanti, lantik yang lebih kurang juga, jangan bijak-bijak. Lebih kurang sebab nanti bijak tu nampak hang bodoh. Apa hang ni dulu dari mufti dulu macam ni, sekarang ni bijak lagi. Tak. Yang sama-sama lebih kurang. Lepas tu, adakan sistem tauliah. Adakan sistem tauliah untuk kelas-kelas pengajian Islam. Di mana dalam sistem tauliah itu juga, jangan letak yang bijak-bijak. Nanti hang nampak tak bijak. So, ambil yang tak baik nak sebut, tapi fahamlah. Okay. Jadi, nampak lebih kurang. Yang bijak-bijak tu, kita ban. Kita gam. Kita bagi nama yang menakutkan. Wahabi. Okey. Bukan Malaysia. You all ni tak baik bersangka buruk pada Malaysia. Saya cakap satu negara di Antartika. Nama negara tu saya lupa. Okey. Jadi pejabat agama tu macam ni lah. Kalau prosedur pernikahan katakan punyalah susah di negara tu. Prosedur dokumen tu, dokumen ni, bukti tu, bukti ni. Ini monogami. Bukan untuk poligami. Untuk monogami ni orang nak nikah monogami. Padahal kalau nak berzina, punyalah senang. Kalau nak nikah secara proper yang Islamnya, punyalah banyak syarat. Ada kaitan lah juga. Jadi, prosedur-prosedur mereka, cara mereka menguruskan ahli-ahli agama Islam daripada majlis-majlis ilmu, daripada muftinya, apa semua tu. Tak baik pula sebut banyak-banyak kan? Faham-faham lah. Okay, bukan Malaysia tau. Jadi, British, dia akan nak orang Islam yang macam tu. Dia tak nak yang bijak-bijak. Sebab bijak-bijak ni kan dia pula yang kena. Dia nak yang slow-slow, yang lembab-lembab, yang kata ada mufti tapi tak pernah keluar fatwa pun. Kata ada mufti tapi keluar fatwa yang apa nak kata selari dengan masyarakat. Kalau macam tu baik dah keluar fatwa. Masyarakat dah memang buat benda tu. Okey. Jadi itu ciri British. Dan British ni dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab memang susah nak geng. Sebab kontradik. Muhammad Abdul Wahab ni dengan syadiknya apa, dia tak akan ikut menyelah British. British pun tengok, dia ni pening lah, aku tak boleh nak ikut cara dia. Okey, jadi tuduhan bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahab gerakannya tu bersongkong dengan British adalah satu lagi fitnah ke atas umat Islam di sana. Jadi memang kita di sini tak ada kaitan pun. Orang yang tuduh Wahabi di sini tak tahu pun apa sejarah di sana. Tetapi saya nak jelaskan sebab kita ni sesama umat Islam, kita kena membela. Apabila mereka dizalimi, apabila mereka difitnah, apabila mereka diberi tomahan-tomahan yang palsu, kita kena membela. Itu yang pertama. Yang kedua, it is time for us to rethink ustaz-ustaz yang kita angkat ke darjat tinggi tu, ustaz selebriti apa semua tu. It is time for us to think how true are them. Mereka ni takut. Kedudukan mereka tercabar, duit poket mereka tercabar. Lalu macam mana? Mereka menakut-nakutkan umat Islam. Apa yang kamu nak ikut tu, itu Wahabi. Kamu tanya-tanya macam ni, itu Wahabi. Kamu berfikiran macam ni, itu Wahabi. Wahabi itulah yang dulu menjatuhkan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah. Wahabi itulah yang memecah belahkan umat Islam. Padahal, gerakan Muhammad Abdul Wahab lah yang telah menyatukan umat Islam apabila solat di Masjidil Haram. Sebelum adanya gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, umat Islam di Masjidil Haram, di Kaabah tu, mereka terbahagi kepada 4. Masing-masing solat dengan mazhab masing-masing, dengan imam masing-masing. Okay, kalau tak silap saya ada gambar. Zaman dulu, dia terbahagi kepada 4. Mazhab Syafi'i sini dengan imamnya. Mazhab Maliki sini dengan imamnya. Mazhab Abu Hanifah sini dengan imamnya. Mazhab Hambali sini dengan imamnya. Keliling Kaabah tu, dia dibahagi kepada 4. Datang Syekh Muhammad Wahab, apa ni? Dia batalkan semua di belakang satu imam. Meskipun mereka bermazhab Hambali,
Mereka bukan mazhab Wahabi, mereka bermazhab Hambali. Mazhab Hambali ya. Dari sudut fiqh mereka bermazhab Hambali, tetapi kita umat Islam di belakang satu imam. Kita solat di belakang satu imam dan kita bersatu. Bukannya berpecah. Okey. Jadi dalam video ni saya nak tekankan bahawa tuduhan dari sudut sejarah kononnya gerakan Muhammad Abdul Wahab yang menjatuhkan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah adalah tuduhan ataupun fitnah semata-mata. Kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh kerana kelemahan mereka sendiri, internal, dan banyaknya serangan-serangan dari sudut eksternal daripada negara-negara Eropah, Kristian apa semua tu. Nombor 3, mereka tidak bersongkong-kongkol dengan British sebab British dengan Muhammad Abdul Wahab ni memang susah nak geng. British ni dia nak yang slow macam negara ke Antartika tu, saya lupa nama dia. Okey. Jadi moga-moga dengan ini dapat membersihkan fitnah salah faham ke atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kepada mereka yang dituduh sebagai Wahabi, ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Saya akan cuba jawab fitnah-fitnah ini secara umum. Saya tak sebut nama ustaz sebab banyak sangat, bukanlah banyak, tak adil pula. Sebahagian ustaz memang dia suka buat fitnah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar dalam kuliah lah apa, angkat tangan tanya. Minta bukti. Dalam video sebelum ni saya ceritakan kononnya dakwaan pembunuhan beramai-ramai. Minta bukti. Sekarang ni kononnya menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Minta bukti. Sebab gerakan Syekh Muhammad Wahab dia tidak pergi menakluk sampai ke Turki. Dia duduk kat Hijaz. Dia tak fokus itu je. Okey, ada satu poin lain. Poin lain. Bila saya kata kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh kerana kelemahan internal, serangan eksternal. Kalau kita lihat dari sudut lain, ini apa orang putih sebut a blessing in disguise. Satu hikmah yang tersembunyi. Adanya gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ini, sehingga semenanjung Hijaz ini tetap dalam pegangan umat Islam. Tetap di bawah kekuasaan umat Islam. Cuba bayangkan, gerakan Muhammad Abdul Wahab ini tidak ada. Okey, lalu betul British pun datang, ataupun Perancis ke, ataupun Belanda ke apa, ataupun Syiah daripada Iran ke, mereka yang datang mengambil alih Hijaz. Okay, tak ada Saudi Arabia lah, mereka yang datang mengambil alih Hijaz. Kalau British ke, Perancis ke, Belanda ke, mereka akan letak kerajaan boneka mereka. Macam negara di Antartika tu lah yang, ataupun kalau Iran datang, Syiah yang berkuasa di situ. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya, dengan perancangannya meletakkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di situ dengan gerakannya yang membersihkan semua bentuk syirik, membersihkan semua bentuk kurafat, semua bentuk tahyul. Bersih itu bukan maksud membunuh. Mereka mendakwah, mereka mengajar kembali apa semua, dan alhamdulillah semenanjung Hijaz ataupun Saudi Arabia yang kita kenali sekarang ini agak lama, memang lama bersih daripada semua itu. Hanya baru-baru ini dengan pemerintah yang baru tu dia mula bawa masuk unsur-unsur barat apa semua yang semua orang tak setuju, termasuklah para ulama di Saudi Arabia. Okay, jadi ini satu hikmah ya. Satu hikmah. Kalaulah kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh, di Saudi tu tak ada gerakan Muhammad bin Wahab, cuba fikir apa agaknya akan jadi di Saudi Arabia. Apa yang akan jadi kepada Mekah dan Madinah. Apa yang akan jadi kepada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita fikirkan ya. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video lain. Saya akan cuba jawab pula fitnah-fitnah yang lain, insya-Allah.